ini kita dah masuk pada bulan Sya'ban. Bila dah masuk bulan Sya'ban, saya nak tanya pada tuan-tuan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, apa yang tuan-tuan seringkali diperdengarkan tentang Sya'ban? Kalaulah Rejab yang telah pun berlalu pergi, rata-rata di kalangan ustaz-ustazah kita cerita pasal Isra' wal Mi'raj. Dalam bulan Sya'ban, apa yang tuan-tuan dengar cerita? Apa yang tuan-tuan dan puan-puan selalu diperdengarkan tentang kisah-kisah daripada sejarah Islam? Renung balik. Bulan Sya'ban tu. Bulan Sya'ban ni apa orang cerita? Ya, Puan Khadijah. Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban juga. Lagi? Apa lagi yang kita tahu? Peristiwa apa yang berlaku dalam bulan Sya'ban? Selalunya ustaz kita cerita bab apa tuan-tuan dan puan dalam bulan Sya'ban? Nampak gaya kita selama kita hidup ni, nisfu Sya'ban je lah yang kita belajar tu. Baik. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan, bulan pengampunan. Alhamdulillah. Bagus. Yang bagi respon. Masya Allah. Nisfu Sya'ban. Bagus. Baik. Rata-rata kita faham bahawa Sya'ban ni hanya dikaitkan dengan nisfu Sya'ban. Begitu juga dengan yang disebutkan tadi tentang bulan pengampunan. Baik tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, sebab kita masuk bulan Sya'ban. Bila bulan Rejab yang lepas, saya yakin di dalam TV, dalam radio, dalam alam maya macam ni, kumpulan kecil kita, kemudian secara fizikal di masjid-masjid surau dekat kawasan rumah kita, semua ustaz-ustaz cerita bab Isra' wal Mi'raj, kan? Semua cerita ambil pengajaran, semua ambil hikmah, semua ambil intipati daripada peristiwa agung tu. Ya. Bila masuk nisfu Sya'ban, apa yang kita tahu? Ya, nisfu Sya'ban. Tapi sebelum tu tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, saya nak memetik satu sabda Nabi SAW. Nabi sebut apa? Hadisnya yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid, seorang sahabat Nabi. Hadis ini dalam karangan ataupun dalam riwayat Imam An-Nasa'i rahimahullah. Ya, hadis ini kedudukan sahih. Disebutkan oleh Nabi SAW bahawa zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Kata Nabi SAW. Dengar baik-baik tuan-tuan. Zalika syahrun. Bulan itu. Dekat senarai nama meninggalkan pada bulan Sya'ban sehingga Sya'ban. Nisfu Sya'ban tinggalkan amalan dekat pertukaran kiblat. Tu dia, Masya Allah. Tabarakallah. Bagi. Tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian. Okey. Baik. Muslimat rahimahumullah sekalian. Ya. Hadis ni menyebutkan bahawa bulan itu ataupun itu adalah bulan yaghfulun nas, yang mana rata-rata manusia seringkali lalai dan alpa, leka, kadang-kadang terlupa, ya, anhu padanya, baina Rajabin wa Ramadan, di antara bulan yang disebutkan Rejab dan juga Ramadan. Bulan itulah yang dinamakan sebagai Sya'ban. Bulan apa? Bulan Sya'ban. Manusia akan leka, manusia akan lalai. Walaupun baru saja berlalu pergi bulan Rejab, rata-rata ustaz dan asatizah kita cerita pasal Isra' Mi'raj. Berdegang-berdegung sampai teruntuh kolostrum tu Syazah. Dia punya ceramah semangat nak sebut tentang Isra' Mi'raj ni peristiwa agung. Kita pun dengar-dengar terkejut. Kan, hak terlena bangkit tuan-tuan. Kan, hak yang duduk bersilat tuan-tuan. Sebab cerita Isra' Mi'raj ni cerita besar. Tapi bila masuk saja Rejab, Sya'ban pula kan, Ustazah, sahabat semua, terlupa kita. Oh, baru lepas rupanya bimbang. Nabi sebut dah, rata-rata kita, ramai di kalangan kita, umat manusia ni, terlupa. Ralik. Sebab nak sambut raya, Ustaz. Oi, Ramadan belum lagi. Kelang kelibut pasal apa? Nampak. Ni punca dia. Dia bukan nak marah pada tuan-tuan dah. Beli baju raya silakan. Belilah saya satu helai. Tak apa, saya tak marah. Tapi itu bukan persoalan dia. Bimbang kita dilalaikan kerana dengan satu bulan ni macam tak ada apa-apa. Tetapi sebab itulah Nabi sebut. Kenapa? Huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Ini kata Nabi. Ini adalah bulan yang apabila disebut namanya Sya'ban, bulan yang diangkat segala amalan ini kepada Tuhan yang mencipta sekalian alam.
Maka tuan-tuan, bulan ini adalah bulan baik. Jangan anggap saja bulan Syakban macam tak ada peristiwa je. Ada banyak peristiwa. Cuma pada malam ni saya tak mau cerita peristiwa-peristiwa tu. Saya nak sebut dulu tentang kelebihan Syakban. Yang kita hari ni kadang-kadang terlupa. Maka saya bawa hadis ni tuan-tuan pada malam ini. Kenapa? Rata-rata di kalangan kita, terutama saya juga yang cakap ni, kita terlupa. Kan? Mak Muslim Rejab ni sama macam ustaz-ustaz pun. Ya tuan-tuan. Rejab ni tak menang tangan tuan-tuan. Saya sampai Sabah, pi ke Kulim, pi ke Perak, pi mana lagi, merata negeri ni, Pahang pi pula, ni minggu ni nak pi pula lagi Pahang, kan, sebab jemputan Isra' Mi'raj tu tak habis lagi tuan-tuan. Ni hak minggu depan ni nak pi esok lusa ni, hak malam esok live TV cerita tentang hujung usia, tentang pengorbanan jasa ibu dan ayah. Tuan-tuan kena dengar. Bukan saya nak ceramah, saya moderator je. Penceramah je esok insya-Allah Ustaz Ruslan Muhammad dengan Ustaz Zarifi. Baik. Lepas tu saya nak pi ni cerita Isra' Mi'raj, masuk dah ni sebut Syakban, masuk dah Syakban ni, cerita lagi Isra' Mi'raj. Tapi bila masuk Syakban, apa yang orang cerita? Macam tak ada cerita Ustazah, no? Macam senyap, sunyi. Cerita tentang apa? Tu dia. Tempahan baju raya dibuka. Tudung raya sudah keluar. Nampak tuan-tuan? Kita telah dilupakan dengan dunia buat seketika. Rupanya persiapan kita sepatutnya sambut Ramadan. Maka sebab itulah Nabi sebut, syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Bulan yang mana segala amalan kita diangkat kepada Tuhan yang menciptakan sekalian alam. Kemudian Nabi sebut apa lagi? Fa'ahibbu an yurfa'u amali wa ana sa'im. Kata Nabi SAW. Maka sesungguhnya aku suka ketika mana amalan aku ini diangkat. Ketika itu aku sedang berpuasa. Ini kata Nabi SAW. Nabi manusia yang telah pun dijanjikan syurga. Tidak ada kecacatan, kesalahan, kesilapan padanya. Dosa tidak dicatatkan padanya. Maksum Nabi SAW. Ya, tuan-tuan, kita ni tuan-tuan bukan dekat maksum. Segala jenis asim kita ni bukan maksum. Asim maksudnya kita ni pendosa. Ni tengah-tengah duk dengar ceramah Ustaz Nabi sambil duk kunyah. La ilaha illallah. Bukan nak marah, tak marah. Tuan-tuan makan tak apa. Ustaz Nabi tengok ceramah tuan-tuan. Sampai keluar air liuk, sampai cuma tak kena ke hampa je. Punya seronok ceramah ni. Tuan-tuan sedap makan nasi sambil. Tak apalah Ustaz Nabi boleh tiap bila kita makan. Kalau di masjid tak ada tuan-tuan macam ni. Tak bukan saya nak marah. Nak sebut kata Nabi suka. Bulan Syakban ni Nabi buat benda baik. Antaranya Nabi puasa. Maka saya nak anjurkan pada tuan-tuan, dah masuk Syakban ni, terutama bagi orang perempuan. Orang perempuan kan nak kena qada puasa. Yang masih belum berbaki. Hampa jangan duk lupa. Tak pergi lepas ni, abang, saya 3 hari minggu tahun lepas tak selesai puasa. Abang, tolong bayarkan fidyah. Dia senang-senang claim kat abang dia. Yang abang pun kelipuk dia kata, yang hang tak puasa pasal apa? Aku juga kena bayar. Marah pula berkelahi lah kali lagi takut. Susah tuan-tuan. Ni cerita tentang kita. Ada peluang, kena puasa. Kena selesaikan puasa. Tambah-tambah nak dekat Ramadan ni kan. Saya sebut bagi orang perempuan yang mengandung. Kadang-kadang dia mindset orang perempuan ni, kan dia ambil mudah. Bukanlah ambil mudah. Kan orang perempuan ni selalu kata apa? Ustaz, saya dengar doktor-doktor cakap, kalau mengandung, takut-takut memudaratkan kandungan, tak payah puasa kan Ustaz kan? Saya kata, awak nak terberanak dah siap-siap ke? Marah. Dia kata, saya cakap itu, dia pun kata, Ustaz tak mengandung tak apa Ustaz, kami ni mengandung Ustaz. Minta maaf lah saya tanya, tu awak sampai nak terberanak ke kalau puasa? Begitu maksud saya. Ialah di kalangan setengah ataupun pandangan sebahagian daripada ulama kita mazhab Syafi'i menyatakan bahawa keharusan ialah berusaha untuk berpuasa. Ni orang perempuan. Walaupun mengandung, walaupun sakit. Orang lelaki lagi-lagi telah lah. Hampa jangan buat alasan. Ustaz, saya sakit. Ustaz, sakit apa? Sakit ujung jari, Ustaz. Apa orang panggil tu? Apa nama? Hak menanah tu. Orang kaki tu. Ustaz, saya pun lupa dah. Hak naik menanah. Bisui. Bisui. Satu lagi apa orang panggil? Bukan ketua. Apa nama orang tahu? Kan? Makan cekam. Cagu. Cagu. Tu dia. Keluar habis dah. Saya tak boleh nak, bukan kita boleh bayang pun dah. Allah bau satu busuk. Yang kedua, kaki kita tu dah buruk. Kan? Buat alasan sakit Ustaz tak boleh puasa. Awak puasa tu kena makan dengan kaki ya. La ilaha illallah. Mak tu ulama mazhab Syafi'i kata berusaha untuk puasa sampai dah takap kita tak mampu baru buka puasa. Nah, cuba. Ni nak sebut dalam kita ni Syakban. Tambah-tambah Syakban ni prosesnya ialah pendidikan dan penterbihan serta persiapan dan persediaan untuk menyambut Ramadan.
Maka Nabi kalau dalam bulan Syakban ini pun puasa, maka tuan-tuan dan puan malulah kalau kita tak berusaha untuk berpuasa. Setidak-tidaknya buatlah amalan-amalan sunat yang dianjurkan dalam agama selain daripada puasa. Kita boleh juga baca Quran, kita boleh juga solat sunat, kita boleh juga bersedekah dan buatlah amalan-amalan yang lain. Paling penting saya nak sebut pada tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, Nabi berusaha untuk berpuasa. Kenapa? Dia beritahu bulan ini akan diangkat sebahagian daripada kebaikan kita. Diangkat amalan-amalan kebaikan kita. Jadi kita doakan siapa-siapa pun yang tengah-tengah buat baik tu, mudah-mudahan Allah terima amalan kita ni macam malam ni. Jangan gairah nak tunggu raya, betul. Sampai duk kalut nak tunggu raya, sampai lupa benda yang patut kita buat. Sebelum raya tuan-tuan, cek dulu. Malam tarawih, baju siap dah kah? Masjid rancang kat mana kah? Buka puasa macam mana cara dia? So kena rancang. Ima kita buka puasa sama-sama berjamaah. Ima, tu dia tempahan kuih raya. Ada sila PM kat tepi. Saya pun nak tempah juga. Pasal apa? Boleh tak ada masalah. Cumanya jangan kalut lagi pasal raya. Sebabnya Nabi berusaha. Sebab tu tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, kalau salafus soleh, fuqaha kita yang terdahulu sebelum kita, mereka ni bila 6 bulan nak dekat dengan Ramadan ni, mereka dah buat persiapan sampai doa pada Allah Ta'ala dah. Allahumma sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Kata dia, ya Allah, berilah peluang kami sampai kepada Ramadan. Dan sampai kepada Ramadan, bagilah kami dapat menghidupkan Ramadan. Bila dah berada dalam Ramadan, ya Allah, terimalah amalan-amalan kami dalam bulan Ramadan. Tu sampai tahap tu, mereka doa. Kita hari ni doa apa? Apa yang Tok Iman doa lah, kami amin je lah. La ilaha illallah. Bukan tak boleh, boleh Ustazah, boleh semua sahabat. Tapi kita kalau boleh, doa mesti ada spesifik. Mesti setiap kita ada yang kita nak minta. Nak minta anak, nak minta tambah rumah, nak minta tambah kereta, tukar kereta baru ni nak raya, kan? Nak tukar bini, tukar bini pula silap. Tukar langsir bini. Tukar bini marah pula. Tambah tak apa ke? Tambah pun tak boleh ke hamba? Segala pun tak boleh. Okeylah. Apa-apa yang boleh lah. Kita minta spesifik. Sebab tu kita jangan kedekut. Minta. Allah Ta'ala ni maha pemurah. Jangan tunggu Ramadan je. Sebab tu kadang-kadang, kenapa saya minta Ramadan tak dapat? Kenapa saya nak dapat? Itu dah tak dapat-dapat. Yalah, tak masuk Ramadan lagi, hampa tak bersungguh. Maka jangan kita rasa kedekut sangat dengan doa. Ni apatah lagi dengan amalan yang besar dengan kita kena buat. Puasa ni kita kena praktikal. Doa, kita hanya angkat tangan, sebut. Itu pun kalau ada dalam lintasan hati juga sebagai doa. Ya Allah, pemudahkan urusan aku. Tak payah angkat tangan pun. Doa, mudah. Kan? Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, sampai Nabi ni disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta taqul la yuftir. Kata Aisyah, kami ni bila tengok Nabi SAW puasa, sampai kami kata, Rasulullah ni macam tak buka ni. Sebab apa? Sebab dia banyak berpuasa. Bersambung, hari ni puasa, esok sambung puasa, lusa puasa lagi. Maka Aisyah kata, tak nampak pun macam ada gap lah. Kalau kita tu puasa sehari, esok tu dia. Talarat dah Ustazah. Tolong. Allah, macam nak mati seminggu. Oh Allah. Tu tak puasa terus satu Ramadan. Kalau puasa satu Ramadan, cuba bayangkan. Masuk pukul 10, duk nampak kuih donat lah. Allah, donat. Allah, yang sirap. Sebab tu kena praktikal. Macam kita lah tuan-tuan, lama tak berlari, tiba-tiba berlari. Dan 10 langkah. Curak-curak dah. Jangan kira hak lain. Ni tambah-tambah amalan kebaikan dalam bulan Ramadan. Ni sebab Aisyah kata, bila Nabi puasa dalam bulan Syakban, Nabi puasa, tak nampak seolah-olah Nabi berhenti, Nabi buka puasa. Itu. Maksudnya, tak ada langsung berhenti, berselang. Lepas tu disebut oleh Aisyah pula bahawa, wa yuftir hatta naqul la yasumu. Kami bila tengok dia buka puasa ni, macam esok tak puasa lah kot. Begitu sampai tahap dia. Jadi maksudnya Nabi pun tak puasa penuh dan Nabi pun tak tinggalkan puasa. Itu cerita dia. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istukmila siyam syahri qattun illa Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahri akthar siyaman minhu fi Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu anha ialah, dan aku tak pernah melihat baginda Rasulullah SAW menyempurnakan puasanya sebulan penuh melainkan bulan Ramadan, dan aku tak pernah tengok Nabi SAW itu lebih banyak melaksanakan puasa sunat melainkan pada bulan Sya'ban.
Ni nak cerita bahawa Nabi bersungguh-sungguh dalam bulan Syakban. Sebab apa? Nabi dah sebut tadi, ramai di kalangan manusia yang terlupa, lalai dan alpa apabila masuk Syakban. Sebab Rejab orang duk cerita berdengung-dengang. Sama macam kami. Dia sebut tadi, bulan Rejab penuh jemputan ceramah. Masuk Syakban, relax. Masuk Ramadan, tu dia tak menang tangan. Tiap-tiap hari, Ustaz free tak? Saya kata free. Ustaz nak jemput ceramah, boleh. Paling lama sejam 1,000. 1,000 Ustaz, awak mahal sangat. Oh, apa ingat aku ceramah pakai tekan kad kredit? Tak. Tuan-tuan, ni ayat liok. Puasa tuan-tuan, macam tuan-tuan juga. Tuan-tuan puasa dan 3-4 minit dengan ceramah. Saya ni sejam tuan-tuan. Ayat liok ni bukan boleh tambah ayat. Ayat liok keluar. Tenaga guna. Hampa tak apa. Tu pun minta sikit ya pun. Kedekut piang. Jangan kedekut sangat. Saya sebut tadi, bulan Ramadan ni, Ustaz minta berapa Ustaz? 3,000. Oh Ustaz, cash. No problem Ustaz. Ustaz tu mai awal lagi tuan-tuan ceramah. Kalau boleh buka puasa, dia buka puasa tu juga. Semangat dia tuan-tuan. Tu kita nak buat kebaikan. Maka tuan-tuan, kata Aisyah nak menunjukkan bahawa Nabi bersungguh-sungguh dalam bulan Syakban dan Nabi memperbanyakkan amalan-amalan terutama di dalam bulan Syakban. Baik tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar tu. Nak cerita panjang lagi Ustazah, depa ni tak syok pula nak buat apa. Cukup dekat tu dulu sebab Nabi buat apa? Puasa dalam bulan Ramadan. Nabi puasa dalam bulan Syakban. Bahkan Nabi memperbanyakkan puasa di dalam bulan Syakban. Tak seperti bulan-bulan yang lain. Maka tuan-tuan, ambillah peluang untuk kita berlumba-lumba menambah kebaikan pada bulan Syakban yang telah pun kita masuk padanya. Masih berbaki lebih kurang 27, 26, 28 hari. Ini 2 lebih kurang lagi. Tuan-tuan, berlumba-lumbalah untuk buat kebaikan. Terutama persiapan kita nak menyambut bulan yang penuh dengan kemuliaan, iaitu Syahrul Ramadan, Syahrun Mubarakun, insya-Allah. Yang baik datang pada Allah yang lemah kurang daripada diri anda sendiri. Minta maaf banyak-banyak ya. Kita jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Terima kasih juga